Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa minggu kebelakangan ini kita ni dihujani dengan berita-berita Palestin kembali diserang. Pelbagai pihak telah mendesak supaya Zionis Israel menghentikan serangan mereka terhadap Palestin. Namun, Zionis Israel dengan sombongnya dan memekakkan telinga mereka terus menyerang bumi Palestin walaupun sudah ada perjanjian genjatan senjata antara mereka baru-baru ini. Sebenarnya, hal ini bukanlah sesuatu yang menghairankan kerana memang sudah banyak kali Allah memberi amaran di dalam Al-Quran tentang sikap mereka sejak dahulu lagi. Antaranya adalah seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 4 hingga 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marratain. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Terjemahannya, dan kami telah menyatakan kepada Bani Israel di dalam kitab Taurat itu, sesungguhnya kamu tentu akan melakukan fasad, yakni kerosakan yang besar di bumi sebanyak sekurang-kurangnya 2 kali. Dan sesungguhnya kamu tentu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang melampau. Maka apabila datang janji hukuman bagi perbuatan fasad pertama dari 2 perbuatan fasad itu, kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang gagah perkasa, lalu mereka mengganas di seluruh pelosok negeri. Dan sesungguhnya peristiwa itu ialah satu janji yang tetap berlaku. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat tersebut, Allah menyatakan bahawa Bani Israel memang suka membuat fasad di muka bumi ini dan berlaku sombong terhadap manusia lain. Para penonton sekalian, maksud fasad adalah membuat kekacauan, kerosakan dan huru-hara serta melanggar peraturan dan perjanjian. Oleh itu, boleh dikatakan bahawa fasad ini merangkumi segala perbuatan maksiat, kekufuran serta kezaliman seperti suka bermusuhan, berperang dan merampas hak orang lain. Dan Allah nyatakan juga di dalam ayat tersebut, mereka telah melakukan fasad banyak kali dan yang paling besar adalah 2 perkara. Yang pertama, mengubah kitab suci yang diturunkan kepada mereka, iaitu kitab Taurat dan Injil. Kedua, membunuh para nabi dan rasul yang diutuskan kepada mereka seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan percubaan untuk membunuh Nabi Isa. Kemudian dalam ayat 5 surah Al-Isra tersebut, Allah menyatakan Dia telah pun membalas setiap kali mereka mengulangi perbuatan fasad dan kesombongan mereka itu dengan menghantar sekumpulan hamba-hambanya yang perkasa untuk melemahkan dan menghancurkan kekuasaan mereka. Para pendengar sekalian, jika kita lihat situasi yang berlaku ketika ini, Zionis Israel telah melampau dalam perbuatan fasad mereka. Mereka membunuh manusia yang tidak bersalah, termasuk kanak-kanak dan wanita sesuka hati. Mereka hancurkan tempat kediaman penduduk Palestin tanpa ada belas kasihan. Mereka halang orang-orang beriman untuk beribadat di tanah suci umat Islam, iaitu Masjidil Aqsa. Oleh itu, kita ni sebagai orang beriman, menjadi tanggungjawab kita ni untuk membantu saudara-saudara kita ni yang tertindas di sana. Jadi, apakah cara terbaik untuk kita ni bantu mereka? Ada 4 perkara yang boleh kita ni lakukan. Yang pertama, memperbanyakkan doa bagi keselamatan dan kemenangan umat Islam di sana. Ini kerana doa adalah senjata paling ampuh bagi orang-orang beriman. Kita ni letakkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Dialah sebaik-baik penolong.
Kedua adalah dengan mendalami isu Palestin serta menyebarkan maklumat dan kesedaran tentang isu ini supaya lebih ramai lagi orang tahu tentang apa yang sedang berlaku di sana. Ketiga adalah kita ni berusaha untuk menjadi Muslim yang lebih baik dari segi amalan, akhlak dan keyakinan kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana jika kita ni menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak meniru perbuatan fasad Bani Israel ini, doa kita ni akan lebih mustajab dan kemenangan Islam menjadi lebih hampir. Keempat adalah dengan cara kita ni menderma kepada rakyat Palestin supaya bangunan-bangunan kediaman dapat dibina semula dan meringankan beban kehilangan mata pencarian akibat dari peperangan ini. Sama-sama kita ni doakan supaya krisis ini segera selesai dan mereka dapat kembali hidup aman di bumi berkat bumi tanah Anbiya itu. Yakinlah bahawa Islam akan menang kerana Allah sudah berjanji akan mewariskan bumi ini kepada orang-orang yang dikehendakinya, yakni orang-orang yang bertakwa. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min 'ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Terjemahannya, sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, diwariskannya kepada sesiapa yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya, dan akibat kesudahan yang baik ialah bagi orang-orang yang bertakwa. Para penonton sekalian, sehingga di sini dahulu untuk video kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.